adalah information, then you need to use the probability to find the titik tu, titik nilai yang selepas standardization tu. Okay, so nilai tersebut tu kita panggil sebagai critical value. Okay, critical value, nilai yang kita perolehi untuk dapatkan titik tu daripada probability yang diberilah maksudnya. Okay, bezanya kalau anda tidak digalakkan untuk mencari titik dengan menggunakan table 3. Okay, this is my advice. Sebab kita tidak akan mempertimbangkan any critical value yang menggunakan nilai daripada table 3. Okay, this one is very strict. Okay, so kalau table 3 anda ada titik, anda perlu cari probability. Tapi table 4 anda diberi probability dan anda perlu cari titik. Okay, bezanya di antara kedua-duanya adalah table 3, titik yang anda gunakan which is your value of the standardization, dia punya nilai hanya 2 decimal places. Okay, hanya 2 decimal places sahaja. Tetapi probability dia adalah dalam 4 decimal places. Untuk table 4, anda diberi probability biasanya dalam 2 titik perpuluhan sahaja, dan dia punya critical value which is the point, nilai tersebut yang mesti berada dalam 4 titik perpuluhan. Okay, so dia opposite. Okay, so be careful sebab kita our experience is bila pelajar memberi nilai critical value tu into decimal places, automatically kita akan pangkal sebab dalam statistical table tidak menunjukkan nilai tersebut walaupun anda kata anda refer dekat table 3. Okay, sebab dah diberitahu bahawa anda tidak boleh refer di table 3 untuk dapatkan nilai titik tersebut. What you need to do is you need to refer to table 4 in order to find the critical point ataupun critical value. Okay, so take note yang ini. Jangan salahkan saya pula kalau misal kata anda ada guna dua titik perpuluhan tetapi kemudiannya anda claim yang dalam jawapan anda betul. Tapi saya dah beritahu dalam kuliah bahawa anda tidak boleh menggunakan nilai tersebut because of that will affect your answer yang bawah-bawah tu nanti. Sebab dia akan mempengaruhi nilai-nilai yang seterusnya. Okey. Cara buat dengan nilai titik diberi. Sekejap. Anda gunakan chat sini ya. Anda tak gunakan Padlet eh. Okay, so if nak cari probability dengan nilai titik diberi, guna table 3. Betul. Nak cari probability dengan nilai titik yang diberi ataupun nilai titik yang anda dah kira melalui proses standardization, yes, you need to use table 3. Tapi kalau nak cari titik dengan nilai probability yang diberi, kena guna table 4. Okay, so jangan salah cara baca table pun berbeza. So kena hati-hati. Okay, kita lihat. Yang ini kita dah lihat cara baca table 3. Okay, saya akan tunjukkan kepada anda cara nak baca table 4. Okay, this is your table 4. Table 4 ni dekat dalam statistical dah ada, statistical table ada. So I hope each one of you dah dapat anda punya statistical table. Saya ni cepat lupa. Ada tak di antara anda yang menggunakan table warna pink tu? Masih lagi saya tanya. Okay. Kalau untuk statistical table warna pink tu, cara baca table 4 sama Cara baca table 4 dia sama. So not to worry. So kalau siapa-siapa yang menggunakan table warna pink tu, yang Profesor Syamli punya tu, nanti message kat saya lah bagi tahu. Right. Sebab saya ni cepat lupa, maklum dah tua. Okey. So kita lihat yang ini, kita lihat table yang anda ada, table 4 ni sama secara dengan Prof Hisham punya sama, dengan yang latest version pun Syarifah Suhaila juga sama.
So if you can see on the left hand side, dia ada, kalau anda lihat dekat table tu dia ada berpasang-pasang. Dia ada kolom alpha dan di sebelahnya ada kolom Z alpha. Okay, you boleh lihat dekat situ. So sekejap saya besarkan kalau anda tak boleh nampak. Okay. Okay, nampak Okay. Dekat atas tu ada gambar rajah kan? Slide ada. Nanti saya akan bagi slide ni. Tapi anda tak boleh guna slide ni untuk dalam exam. Ini kalau ikutkan etika saya letak ni salah ni sebenarnya. Tapi this is my own slide. Okay, biasa saya tak provide pelajar untuk slide ni. Okay, kenapa saya tak provide pelajar? Sebab anda dah ada statistical table. Okay, for those yang tak ada statistical table for the time being. Tapi saya rasa stats table you all dah boleh dapat. Yang tak boleh dapat sekarang ni problem dia adalah buku je kan. Okay, for the statistical table ni most of you dah boleh dapat your order by now rasanya ke anda pergi Shopee. Empat ni tak ada sale pun, jangan risau. Untuk apa ni? Untuk buku-buku UTM ni jangan mimpilah nak dapat Shopee sale tu. Excuse me. Okay, anda lihat dia punya gambar rajah yang diberi dekat atas tu mesti sama je kan. Walaupun sama tetapi nilai titik tu berbeza. Okay, so kalau anda lihat dia ada alpha dan Z alpha. Okay, setiap dia ada pasang lah. Alpha, Z alpha, alpha, Z alpha. So ada berapa pasang tu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasangan kolom kat situ. Okay. Yang jadualan sebelah tu adalah sambungan bawah sebenarnya. Saya cut off supaya senang nak nampak dia punya bentuk. Okay, kalau anda lihat dekat sini, alpha, Z alpha ni, alpha tu adalah nilai probability. Okay, alpha adalah nilai probability. Alpha tu sebenarnya adalah luas dan area. Okay, dan alpha tu adalah representing the probability lah. Okay, so by given the value of probability, then you can find the value of Z alpha. Titik tu anda boleh cari. Okay, so anda boleh lihat dekat sini contohnya. Okay, contohnya anda ada 0.3. 0.3 dekat sebelah kanan bawah anda tu 0.3. Okay, 0.30 berada dalam, dia paling maksimum biasa kita bagi anda 2 titik perpuluhan je probability tu. Okay, jaranglah kita beri dalam 3 titik perpuluhan. Tapi biasa and normal probability that will be given in the exam adalah 2 to 3 lah. Biasa 2 ke 3 decimal places je. More than that tak ada. Okay, so anda lihat dia punya titik tu, Z alpha tu. Nilai Z alpha tu berada dalam 4 titik perpuluhan. Sebab tu saya beritahu, you kalau ambil nilai daripada table sebelum ni, dia akan jadi salah lah. Dia akan affect your results. Memang jauh beza result anda. Okay, so please be careful lah. Okay, contohnya 0.3 tadi, nilai dia adalah 0.5244. Okay, lagi kecil nilai alpha, okay, lagi kecil nilai alpha, lagi besar titik tersebut. Okay, kenapa? Okay, anda boleh imagine lah. Okay, kalau lagi kecil luas, maknanya titik tu makin ke kanan. Okay, luas makin kecil kan? Kalau luas makin besar, titik tu dia akan bergerak ke kiri. Bila bergerak ke kiri, nilai titik makin kecil. Tu maksud dia. So, anda boleh lukiskan. Dia contoh dia like this. Anda boleh lukis sebenarnya. Okay, bila anda ada this one. Okay, ini adalah area. Okay, ini adalah penentu titik anda. Okay, so kalau lagi kecil luas, maknanya garis ni dia akan bergerak ke kanan. Okay, lagi kecil dia punya probability ataupun lagi kecil di area, lagi besarlah nilai titik. Tetapi kalau lagi besar luas ni lagi besar luas, maka titik ni akan bergerak ke kiri lah. Makin bila bergerak ke kiri, titik dia menghampiri kosong kat sini. Maknanya makin kecil. Okay, so itu maksud dia. So kalau anda lihat nilai tersebut pun anda boleh nampak lah. Okay, saya share semula benda ni. So anda boleh lihat very clear kat situ.
Kalau nilai dia probability is 0.06 tu, anda nampak tak titik dia kan besar, 1.5548. Berbanding dengan nilai 0.3 tadi, probability 0.3, nilai titik dia adalah 0.5244. Okey. Sebab tu saya kata semakin kecil dia punya area, semakin besar dia punya nilai titik, tetapi semakin besar dia punya area, semakin kecil dia punya titik. Okey? Okay, so next, saya rasa saya dah ajar anda macam mana nak sketch. Okay, so this is in terms of sketching lah sebenarnya. Okay, what if kita ada bentuk macam gini untuk dapatkan nilai? Okay, macam mana nak dapatkan nilai tersebut? Okay, katalah probability of Z more than A sama dengan 0.38. Okey, ingat tabel 3 dengan tabel 4 adalah tabel yang diperolehi setelah kita standardize dia punya normal distribution tu. Maknanya dalam bentuk standard normal distribution. Okey, dia bukan dalam normal biasa. Okey, that is why kita ada Z normal 01. That is the standard normal lah. Okey. Dan cara kita tulis adalah probability of Z more than A. Ini adalah contoh kalaulah kita ada bentuk macam ini, nilai probability tu adalah 0.38 iaitu nilai area tersebut. Nilai area. Dan kita nak dapatkan nilai A. So macam mana nak dapatkan nilai A? Biasanya memang pelajar saya suruh draw, okay? Sketch. Sketch tu lebih sangat banyak membantu sebenarnya. Okay, bila you sketch, tak nampak bentuk loceng pun kan? Okay, bila you sketch, okay, so anda tahu bila anda nak cari probability of Z more than A, nilai dia adalah 0.38. Ini probability this is probability. Okay, ini adalah nilai titik. This is the critical, dipanggil sebagai critical value. Kat dalam statistical table tu dia tulis critical value. Okay, nilai A tu yang kita nak cari. Okay, untuk tentukan area dia, anda kena rujuk kepada simbol ni. Simbol ni. Simbol lebih besar tu. So, untuk simbol lebih besar tu, anda ada. Bila simbol lebih besar, bermaksud anda punya area mesti kanan. Okay. Macam mana kita nak tahu lebih besar tu area di sebelah kanan? Okay, refer dekat bucu ni lah kan lebih besar. Bucu ni kanan kan? Ini sebelah kanan. Bila bucu kanan, maka area mesti sebelah kanan. Itu cara nak tentukan paling mudah sekali. Okay. So kalau ada less than bucu kiri, maka area anda akan kiri. Area akan jadi kiri. Okay? Tu kena betul-betul hati-hatilah sebab ada pelajar dia bukan tak tahu, dia confused. Okay? Dia pening sikit. Okay, so kena betul-betul faham konsep lah kat sini. Okay? So bila kita ada lebih besar ni, maka area di sebelah kanan. Dan dia punya probability tu very small, 0.38 je. Dan anda tahu bahawa bila kita ada graf normal, half of this, separuhnya sahaja dah 0.5. Betul? Jadi, bila nilai probability yang kita ada ni luas dia adalah kecil daripada 0.5, maka ianya mesti berada dalam satu area sahaja, sebelah je. Sebelah yang kecil je. Okay? Half of the graph sahaja. Bermaksud area dia mesti berada di dalam lingkungan area di sini. Okay? So ini adalah nilai A anda, tengah of course 0. Dan cara nak tulis area tu adalah yang ini ini cara nak tulis area. Probability of Z more than A. Okay? Okay. Oleh kerana anda lihat bentuk gambar rajah ni lebih kurang sama dengan anda punya bentuk gambar rajah dalam stats table anda, maka anda boleh terus refer. Okay. Kalau jadual anda macam ni, if your sketch
looks like this, if your sketch, salah, if your sketch, anda sketchkan lah, sama seperti figure dalam stats table. Okay, dan refer je dekat anda punya statistical table. Refer table 4. Macam mana nak refer table 4? Tadi saya dah beritahu 0.38. So kita cari, kita gunakan 0.38. Okay, anda baca nanti ya. Saya tunjukkan. Anda ada stats table anda. Siapa yang ada stats table anda boleh refer. So anda boleh lihat dekat situ 0.38 di gambar rajah yang kedua sebelah kanan anda, sebelah hujung kanan sekali tu. Sekejap saya besarkan. Anda boleh dapat nilai dia kan, which is 0.3055. Okay, itu nilai probability pula, nilai titik A tadi dengan nilai probability dia adalah 0.38. Itu cara dia nak baca. Okay, what if kita ada yang satu lagi? Yang itu kalau bentuk dia macam itu senang nak bentuk. What if kita ada yang 0.78 tu pula? Okay, macam mana kita nak bentukkan? Okay, untuk 0.78 pula, untuk 0.78 anda kena check balik anda punya probability. So let's say you have probability of Z more than A. Dia punya value adalah 0.78. Sketch. Di tengah-tengah ni is 0. Okay. Dia mesti lebih besar. Bermaksud area anda mesti berada di sebelah kanan. Dan nilai probability tersebut lebih daripada 0.5. So half of this, yang ini semula dah jadi 0.5. So you need another 0.28. Bermaksud mesti berada di kawasan sebelah kiri. Okay, yang mana area yang ini adalah 0.28. Penambahan dia lah. Okay, bila jumlahkan menjadi 0.78. Okay, dengan kata lain, nilai titik anda A berada di sebelah sini. Okay, right. Macam mana kita nak dapatkan? Sedangkan kita mesti ada gambar rajah yang mempunyai area yang very very small sebelah kanan tu. Okay, so what you need to do adalah you need to come up with one more equation lah. Okay, one more equation. Untuk come up dengan one more equation tu, what you need to do adalah, okay, anda lihat betul-betul sketch yang saya buat ni. Okay, anda tahu, okay, you know that area kecil ni A boleh ditulis sebagai probability of Z less than A. Then you combine dengan area A dan T atas tadi, which is sama dengan yang atas kan? Sama kan? Okay, ini adalah probability of Z more than A. Jumlah dia, anda akan dapat the whole area. Okay, the whole area. The whole area berapa nilai? 1. Nampak tak equation dia? Okay, so sekarang yang ini kita dah tahu nilai dia adalah 0.78. Dengan kata lain, kita ada probability of Z less than A plus 0.78 sama dengan 1. Maka probability of Z less than A sama dengan 1 tolak 0.78. 1.78, ya Allah, 0.78, which is 0.22. Tak habis kat sini lagi. Okay, tak habis lagi. Okay, ini baru less than tadi. Okay, faham yang ini?
Sebab saya nak tukar pula. Kalau anda lihat tadi dia punya gambar rajah tu mesti berada di sebelah kanan. Tapi yang ini area dia berada di sebelah kiri. Apa yang kita perlu buat? Kita kena reflect lah. Kita kena reflectkan ke sebelah kanan. Okey, untuk reflectkan ke sebelah kanan, saya ubah pula. Saya padam yang ini. Saya padam yang ini. Untuk saya tunjukkan reflection pula. Okay, so untuk reflection, ini you reflect. Bila you reflect, dapatlah area sebelah kanan. Okay, dan bila you reflect ke kanan ni, bermaksud A tu daripada positif, you reflect to the other side, dia akan dapat negatif. Cara nak tulis pula yang ini adalah probability of Z more than minus A. Okay, right. So untuk buat yang ini pula, macam mana kita nak dapatkan? Okay, here tadi anda dah dapatkan nilai. Jadi 0.22 kan? Okay, probability tu tak berubah, nilai dia sama. Titik tu je yang berubah daripada negatif ke positif. Ataupun positif ke negatif. Okay, so yang ini boleh ditulis sebagai probability of Z more than minus A. Ini nilai dia sama tadi 0.22. Anda lihat bentuk dia. Yang ini bentuk seperti stat stable. 4. Okay, maka anda referlah nilai 0.22 tadi. Anda refer dekat stat stable anda. Okay, anda refer di stat stable anda 0.22. Jangan salah baca. Tengok betul-betul dekat mana 0.22. Kalau dilihat pun mata saya berpinah-pinah nak cari. Okay, 0.22 berada di... Atas sekali. Oh, bukan. Di table yang sebelah kiri anda tu, nak lihat dia mesti berpinah-pinah mata. Okey, sebenarnya saya ada sambungan sebab bila jadi pecahan ni dia pening sikit. Okey, so di atas sekali, kalau anda nampak cursor saya ni, pertama sekali, 9 di hujung kanan sekali. Yes, 0.7722. Okey, itu nilai dia. So anda boleh lihat Z alpha adalah 0.7722. Okey, berbalik kepada yang tadi. Kita balik pada yang slide tadi. Okay, anda tahu bahawa negatif A. Ini negatif A lah sebab sini the whole set ni. Negatif A ni sama dengan 0.7722 kan. Therefore, your answer nanti sebenarnya A adalah sama dengan negatif 0.7722. Nampak tak? Okey. Sebenarnya daripada anda sketch yang awal tadi pun, anda dah tahu bahawa A ni mesti negatif. Okey, kenapa saya tak letakkan nilai negatif dekat situ? Okey, tujuan dia adalah saya timbang ada pelajar yang terlupa untuk menggunakan negatif ni. Sebab tu saya ajar anda bentuk macam gini. Okey, sebab ada pelajar dia tahu cari nilai tu tetapi dia terlepas pandang nilai tu adalah negatif. Okey, kenapa saya kata terlepas pandang? Sebab bila dia reflectkan, dia tahu dia jadikan nilai tu dah jadi positif. Okey, sebab contohnya dia letak sini negatif. Dia letak sini dah semula jadi letak negative value kat sini. Okey, dan bila dia reflect dekat sini nanti akan jadi A. Bila jadi A, possibility dia baca probability of Z more than A is 0.22. Jadi dia akan dapat A sama dengan 0.7722. Bila dia dapat 0.7722, dekat sini lah yang saya kata ada possibility dia tertinggal simbol negatif tu. Okay, sebab nilai biasanya tidak berhenti di sini.
anda akan disuruh untuk mencari nilai yang lain dengan menggunakan nilai A ni. Sebab anda belajar, anda tahu bahawa standardization Z sama dengan X tolak mu bahagi sigma kan? Okay, bila anda tahu standardization is this one, maka anda boleh saja diminta untuk mencari nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini maksudnya nilai X atau nilai mu ataupun nilai sigma. Boleh sahaja. Berpandukan kepada nilai Z. Inilah nilai Z alpha ni. Maknanya dapat nilai Z alpha, cari salah satu nilai. Contohnya, anda kena cari nilai X. Okay, tapi nilai mu dengan sigma ada diberi. Okay, ataupun anda diberi nilai X, nilai mu, nilai sigma tak ada, kena cari. Contoh dia macam gitulah. Okay, itu yang saya kata kena hati-hati dengan negatif positif tu. Sebab tu, terpulang pada anda. Okay, terpulang pada anda nak guna yang mana satu. If you dah terror untuk buat ni semua tanpa sketching and everything ni, doesn't matter. Okay, sebab sketching ni tak ada markah pun untuk awak. Sketching ni hanya untuk membantu untuk anda kenal pasti di mana kedudukan area tersebut. Itu tujuan dia. Okay? Okay. So, try sketch yang lain pula. Okay, saya bagi nilai ni pula. Okay. Try buat bahagian C. Probability of Z less than A sama dengan 0.08. Okay, nanti post jawapan pada saya. Okay, nanti share jawapan dekat saya. Okay, probability of Z less than A sama dengan 0.08. Take your time. Dan probability dia adalah 0.08. You nak dapatkan nilai A tu. Okay, anybody can share the answer for me? Sketch dulu dan baru anda boleh dapatkan nilai. Nanti kita masuk kepada masak problem sebenar, nanti baru anda tahu macam mana dia punya bentuk. For the time being kita belajar sketching dulu. Kita belajar lukis-lukis dulu. Okay, Z sama dengan negatif 24089. Okay. Right, kita cari 0.08. Okay, kenapa kita nak cari 0.08 sahaja? Okay, yang itu nilai Z adalah, nilai A adalah nilai negatif. Anda tahu sebab probability dia adalah sangat kecil. Okay. So, berada di sebelah kiri anda, area dia. Kenapa kiri? Sebab simbol tu less than. Okay. Okay, alright. Adakah betul? Okay, kita lihat jawapan siapa yang betul ni. 0.08. Refer 0.08. Anda refer statistical table. 0.08. Kat mana nilai 0.08? Sebelah kanan Okay, jawapan dia adalah 1.4051. Itulah Izzat. Anda kena hati-hati bila anda gunakan stats table. Jangan salah nilai. Okay, kena hati-hati tengok statistical table anda. So, dia punya nilai adalah 0.4051 dan nilainya adalah negatif. Okay, very good. So, anda dah tahu baca table Bukan setakat baca table tapi tahu nak sketch the area. Okay, so if let's say you have Z less than A dan nilai dia 0.97. Okay, berapa dia punya nilai A tu?
Berapa nilai A? (0.97). Kalau kes yang ini 0.97, dia punya probability is more than 0.5. Bermaksud luas tu lebih daripada 0.5 mesti berada di salah satu kedudukan positif atau negatif. Tetapi disebabkan area dia di sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Sebab simbol dia less than. Maka A berada di posisi positif. Okay, di tempat positif. Okay, A dia adalah sama dengan 1.88. Kena cari dekat dalam stat table lah. 0.0 tadi pun 0. Dia kena satu tolak lah daripada 0.93 iaitu 0.03. So jawapan dia adalah 1.8803. Dapat? Jawapan dia 1.8808. Okay. Kenapa jadi 1.8808? Okay, konsep dia sama dengan konsep yang nombor 2 tadi, B tadi. Okay, yang mana unit tu jumlah satu tu tolakkan area yang besar tu, then you will get the small area tu. Yang itu yang important. That is the concept. Okay. Right. So kita lihat pula problem lah, the problem itself. Dalam exam tak adalah semudah ini soalannya. Okay, yang ini very simple sahaja. Kita tengok problem yang sebenar lah. Kita tengok yang ini. Energy saver box manufactured by Suredi Factory have a lifetime which is normally distributed with mean 24,000 hours and standard deviation of 4,000 hours. Okay, saya ni ingatkan pada semua pelajar, okay, especially pelajar-pelajar engineering ni. Pelajar-pelajar engineering, I know you are very good in units tau, unit SI and everything tu. Okay, please just ignore the units. Okay, jangan ambil kisah tentang unit-unit tu. Sebab dulu so far currently tak adalah pelajar yang menggunakan unit, tukar unit jadi micro, nano dan sebagainya. But dulu yes, selalu sangat. Okay, kita bukan nak tengok kehebatan anda nak tukar kepada nano ke makro ke tahap apa tu lagi. Tidak. Okay, kita just nak lihat the value yang you dapat. Itu je. You just use the value. Jangan pening-pening kepala nak jadikan dia makro ke micro ke tahap apa lagi tu. Okay, tolonglah. Saya minta sangat. Sebab kalau anda mempertimbangkan benda-benda tu semua, nanti jawapan anda akan lari. Okay, so just ignore the units, just focus on the value sahaja. Okay, from the information you boleh dapat, you boleh lihat normal distribution, mean 24,000 hours, mu, standard deviation is sigma, which is 4,000 hours. Okay, bila ada bentuk macam gini, tulis dulu distribution dia. Sebab kadang-kadang dalam soalan dia akan tanya, what is the distribution? Jangan tak tahu pula kalau kita tanya anda what is the distribution. When we ask you what is the distribution, meaning that we want to ask you to write X is having normal, mean dia mu berapa, standard deviation or variance dia berapa. Itu kita nak tanya anda. Okay? Baik, kita lihat yang soalan dia. Find the probability that an energy saver bulb by Suredi Factory selected at random has a lifetime that exceeds 27,000 hours. Okay. So yang ini kita nak selesaikan. Okay. Cara nak selesaikan. Pertama saya dah beritahu anda tadi. What you need to do is you need to write the distribution. Okay. So X is having normal. Allah. With mean 24,000 hours. And variance dia 4,000 square.
Okay, kalau anda tak nak permudahkan ataupun tak nak simplify 4,000 tu jadi berapa ribu, 16 tu. Sebab nilai dia besar kan. So just biarkan saja 4,000 square. Okay, just leave it like that. Okay, yang ini yang important. Ini yang saya kata distribution. This is the distribution. Write the distribution. Okay, ini distribution anda. Dan soalan yang pertama, anda diminta find the probability that X exceeds 27,000. So yang ini nanti anda just gunakan je lah. Saya rasa saya dah tunjukkan kepada anda tak? Okay, so Z 27,000 tolak 24,000 and divide by 4,000. Standardization. Ingat lagi ini 2 decimal places. Okay, bila dah dapat nilai, ini 2 decimal places, yang ini yang 2 decimal places. Nilai akhir probability ni mesti in 4 decimal places. Saya dah beritahu. Okay, so yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah yang bawah sekali C tu. Okay, saya tunjukkan anda sekali lagi the slide. Okay, ini anda tahu macam mana nak buat. Kita lihat bahagian C itu. Okay, if 10% of the energy saver bulbs by Soreidi factory have low lifetime, find the daily maximum lifetime it can achieve. Okay, maksudnya kita nak dapatkan nilai X. Okay, so dengan adanya nilai mu dengan sigma tadi, anda kena cari nilai X lah. Seperti mana saya beritahu tadi, anda kena standardize. So nilai standardization tu anda perlu dapatkan menggunakan statistical table anda. Okay, di sini dia bagi anda 10%. That is the probability. Okay, that is the probability given in the question lah. Okay. Right. So anda kena kaitkan dengan distribution normal distribution yang biasa dulu sebelum tukar kepada standard normal. Okay. So you have X. Anda ada X. X is having normal 24,000 and 4,000 square. Okay. Normal curve. Here is mu. Bila X, tengah-tengah tu mu lah. Okay, then, baru boleh tukar kepada standard normal. Standard normal ni, di tengah dia mesti 0. Okay. You need to standardize. Standardize pun salah. Standardize. Okay. Guna standardization, Z, X tolak mu bahagi sigma. Okay. So, yang dia beritahu adalah 10% of the low lifetime. Jangan tertipulah dengan soalan dia. Sebab ada pelajar nanti dia tertipu. Anda baca balik soalan. If 10% of the energy saver bulbs by Soreidi factory have low lifetime, find the daily maximum. Okay. Walaupun kat situ ada perkataan maksimum, jangan tertipu. Okay. So sebenarnya yang dikehendaki area dia berada di sebelah kiri. Kenapa berada di sebelah kiri? Okay, ini nilai X yang anda perlu cari. Kenapa berada di sebelah kiri? Okay. Bila anda plotkan graf, imagine you plot a graph. Anda mulakan di sebelah kiri, nilai tu mesti nilai kecil kan? Sehingga di sebelah kanan paksi X anda, you have Y and X axis. Of course, from here is a small value. And until hujung paksi X tu ataupun Y X axis tu, this one is a large value. Okay? So, soalan dia tadi adalah 10% of low lifetime. So, sekarang ni X ni adalah representing lifetime.
X ni mewakili lifetime anda. Macam-macam contoh ada tak? Okey. X mewakili lifetime. So bila kita lihat kepada low dekat bahagian sini lah. Sini low. Here is low. Okay. Here is high. Sebab tu jangan tertipu. Maksud maksimum tu adalah maksimum lifetime daripada low lifetime. Okay, maksimum daripada low punya area. Jangan tertipu Kalau dia nak gunakan yang maksimum tu, dia akan sebut 10% of higher lifetime, tapi dia menggunakan minimum value. Minimum maknanya kalau anda ada bentuk like this, area anda di sebelah kanan, this is the minimum value daripada yang high value tadi. Itu maksud dia. Okay, so hati-hati bahagian ni. Sebab yang ni very crucial lah. Sebab kalau salah, dia akan jadi salah. Sebab dia kesilapan dia adalah sama ada position dia kiri ataupun kanan je. So kalau salah position, dia akan jadi salah lah. Sebab tu jangan tertipu dengan perkataan maksimum minimum yang ada disebutkan dalam soalan. Tengok betul-betul 10% tu daripada area mana. Okay, 10% ke, 20% ke, 5% ke, from which area? From lower or higher part of the graph. Itu yang paling important. Okey, berbalik kepada soalan tadi, yang kita ada ni, here is 10%. Okey, ini adalah 10%. Bila kita standardize, area masih kekal sama. Yang ini masih 10%. Sorry, 10%. Tapi ini dah jadi Z alpha lah sebab kita dah standardize tu. Okey, so macam mana cara nak tulis? Cara nak tulis adalah probability of X bermula daripada probability of X less than X. Capital X adalah random variable, small x adalah value. Okey, ataupun nak letak X alpha pun boleh, tak ada masalah. Okey, bila you standardize, dia akan jadi Z less than Z alpha lah. Yang mana dia punya keluasan tadi, area dia adalah 0.1. Okey. Seperti mana yang saya ajar tadi, saya tunjukkan tadi, bila area sebelah kiri, you reflect to the right hand side. Reflect lah. So sebenarnya anda tahu bila selepas anda dah standardize, anda tahu Z alpha tu nilai negatif. Tapi kalau tak nak guna kaedah tu pun, jangan tukar dulu pun tak apa. Just biarkan sahaja Z alpha tu. Okay. Then after that, bila you reflect tu baru you masukkan, baru anda masukkan nilai negatif. Okay. Anda lihat saya buat. So bila saya reflect, gambar rajah ni, dia akan bertukar sebelah kanan. Masih 10%. Yang ini dah jadi negatif Z alpha. Maka saya akan tulis probability Z more than negative Z alpha is 0.1. So nampak tak bentuk dia yang color hitam ni dah bertukar kepada area sebelah kanan kan? Sama seperti anda punya statistical table. So by referring to your statistical table, then you will get negative Z alpha ni sama dengan 1.2816. Maka Z alpha tu sendiri adalah negatif 1.2816. There you go. Okay, so ini tak habis lagi. Kita tak cari X lagi. Ini baru Z alpha. Okay, so now kita cari nilai Z alpha. Nilai X. Okay, so untuk mencari nilai X, so kita tahu tadi Z alpha kita gunakan sebagai X tolak min, which is 24,000. Okay, dekat sini tau. Ya,
Ni. Bahagi dengan sigma 4000. Nilai dia sama dengan nilai negatif tadilah. Negatif 1 perpuluhan negatif 1.281. From here you can get the value of x. Okay, so itu cara dia. Kalau anda nak masukkan terus nilai negatif, tak ada masalah. Okay, kalau siapa-siapa yang dah ada buku anda dia tak gunakan cara kaedah ini. Okay, method in your book is not using this, tak sama dengan apa yang saya ajar. Yang buku anda dia terus jadikan nilai tu negatif. Okay, maknanya Z alpha dia ambil 1.2816 dan dia terus jadikan kemudian tu baru dia masukkan negatif tu. Tapi yang ini saya terus masukkan lah. Maksud terus masukkan di sini kita reflect. Kita nampak perubahan dia tu by using the reflection. Okay. Tapi kalau dalam buku tu tidak. Okay, so it's up to you which one you want to use. Sebab yang ini tidak, kita tak ada kata anda mesti guna cara saya, tidak. Okay. As long as your answer is correct, it is okay. Tapi kena tunjukkan jalan kerja. Okay. Kena ingat dalam exam, kalau anda skip jalan kerja, we can assume that you are cheating sebab ini online. Kalau live exam, kita tak bimbang. Awak shortcut pun kita we trust you. You tak tiru sebab live face to face kita jaga exam. Tapi online ni kita tak nampak apa yang you buat. So if you skip your jalan kerja, your work, then we can assume that you are cheating in the exam. Okay, so ini bukan tak nak bersangka baik, tidak. Sebab dah macam-macam pelajar buat sekarang ni. Okay, so that's why kita very straight. Saya terus terang beritahu anda, sejak online ni, semua pensyarah very strict bila menanda. Okay, so you need to, anda kena jadikan supaya kami tak strict lah. Kena tulis setiap satu jalan kerja. Okay, mana yang boleh skip, anda boleh skip. Ada certain part yang anda boleh skip. Ada certain part you cannot skip. Okay. Alright, ada soalan tak yang ini? Is it okay? Faham? Okay, boleh untuk A tadi 2 decimal point. Okay, yang bahagian A, soalan A tadi. Is it Aizat? Yang mana ni? Okay, betul. Sekejap. Okay, soalan C menggunakan table 4. Soalan C menggunakan table 4. Soalan A dan B menggunakan table 3. Table 3. Okay, macam mana guna table 3? Macam tadilah. Okay, bila anda dah standardize tu, daripada 27,000 tolak 24,000 bahagi dengan 4,000. Berapa nilai? Okay, mari kita kira. Okay, tadi X is having normal 24,000 and 4,000 square. So kalau probability of X exceed 27,000, anda kena standardize. 27,000 tolak dengan 24,000 divide by 4,000. Bagi saya nilai ni, saya tak ada calculator, saya tak bawa calculator for office. So probability of Z more than, dapatkan nilai ni 0.75. Okay, 0.75. Yang ini yang saya kata 2 decimal point. Sebab anda nak guna table 3. Ini guna table 3. Tak sama ya. Ni table 3. So by referring to your table 3, table 3. Refer 0.75. Ni saya share balik. 0.75 je. Kat sini 0.75. Nampak Z sebelah kiri anda ni 0.7. First decimal point.
0.05 tu refer dekat kolom 0.05. Cari, temukan dia. Guna pembaris. Jawapan dia 0.2266. That is the value of your probability. 0.2266. Ini yang saya kata 4 titik pilihan. Faham tak Izzat? Yes. 0.2266 adalah final answer. Betul. That is the final answer. After you standardization, that is the probability. Okay? Right? Okay. What if we have another question tadi, in between tadi? Kalau anda lihat soalan bahagian blue tu. Okay, find the probability that an energy saver bulb has lifetime between 22,500 hours and 26,500 hours. Okay, cuba buat yang itu. So, dia in between tau. In between punya nilai ni kena hati-hati. So, you have probability X in between 22,500 dan juga 26,500. Yang ini jangan pecahkan. Yang ini jangan pecahkan. Jangan split. Yang ini kena standardize both sides. Ini standardize. 22,500 tolak 24,000 bahagi 4,000. Ini jadi Z. Sebelah kanan 26,500. 26,500. Sekejap saya padam balik. Okay, 26,500 minus 24,000 divided by 4,000. Okay. Dua-dua standardized bagi saya nilai. Bagi saya nilai dua-dua. So on the left hand side berapa nilai, on the right hand side berapa nilai. So probability 22,500 tolak 24,000 negatif 0.375 kan. Okay. Negatif 0.375. Memang satu ni Zat. Kiri kanan. Kiri dulu saya nak 22,500 ni tolak ni adalah sebelah kiri. Okey, sebelah kiri negatif 0, okey. Jawapan dia 375, ambil 2 titik pukulan saja. Which is negatif 0.38. Okey. On the right hand side. Right hand side mesti positif. Okey, 0.63. Ini yang saya suruh anda sketch ni. Okey. Bila anda sketch, anda ada 2 titik di sebelah kiri, satu negatif 0.38 dan juga satu lagi 0.63. Ini area dia. Macam mana nak guna? Sebab tu saya tanya anda guna statistical table yang mana? Yang warna pink ke yang warna turquoise atau maroon? Kalau warna pink, anda boleh baca table. Kalau bukan warna pink, anda kena olah balik benda ni, kena olah equation dia. Mana satu anda gunakan? Kena pastilah anda punya statistical table. Apa dia? Siapa yang bersuara ni? Yes. Sorry Dato'. Okay, yang version baru. Okay, semua. So, hopefully most of you guna version baru ya. So, siapa yang guna version lama, yang Prof Hisham punya tu, please WhatsApp saya je lah. Bagi tahu saya. Sebab cara baca table dia tak sama. Table 3 lah especially. Table 4 sama. Table 4 sama. Table 3 yang totally different. Okay. So, kalau nak guna yang ini, anda lihat. Kita perlu dapatkan area yang kecil sebelah kanan sahaja. Betul? Okay. Untuk dapatkan area tu macam mana kita nak develop? Okay. Apa yang perlu anda buat? Sketch lah. Awak kena belajar daripada sketching dulu.
Bila anda dah sketch berulang kali, anda tahu di mana kedudukan area tersebut. Okey? So, ini saya terus tulis. Saya nak minta anda fikir. Kenapa equation ni yang saya gunakan ni? Kita dapat equation ni. So, we will have 1 minus probability of Z more than 0.38 minus probability of Z more than 0.63. Nampak tak? Kenapa dapat macam tu? Untuk dapatkan yang macam ni, okay, anda kena buat sketch lah macam saya tu. Saya kena padam ni sebab saya tak tahu macam mana nak renew saya punya whiteboard ni. Okay. Okay, dia macam gini. Bila anda sketch like this, anda perlukan luas tengah-tengah je. 0, negative 0.38, 0.63. Okay. Dia macam gini lah senangnya. Okay. Sekejap. Saya padam balik. Saya ulang balik. Okay. Dia sama dengan. Okay. This one. The whole set. Which is 1. Bila anda tolakkan. Area on the left hand side. Negative 0.38. Yang ini adalah probability of Z less than negative 0.38. Tolak area sebelah kanan 0.63. This is probability of Z more than 0.63. Boleh imagine tak? Dapat tak luas ni? Sebab tu kita ada. Okay, one more thing, kenapa kita dapat yang ini less than negative 0.38? Okay. Sebab yang ini nanti anda kena reflect. Okay. So what you need to do, this one. yang ini kena reflect ke sebelah kanan. Jadi 0.38. Yang ini adalah probability of Z more than 0.38. Faham tak? Cara dia like that. Okay. Sebab tu bila anda practice dengan sketching, nanti lama-lama kan sketching tu dah tak penting dah, tak perlu dah. You don't have to sketch sebenarnya. Yang perlu anda sketch adalah yang ini je lah, yang ini bahagian ni je anda sketch. Ini sketch sebab untuk anda buat reference kat mana area tersebut. Tetapi yang the rest tu you don't have to sketch sebab benda tu dah automatic. Oh, dah tahu dah kat sini area dia, kat sini area dia. Okay, so kena hati-hati bahagian ni. So bila dah ada simbol ni, dah tak worry dah. Okay, sebab anda dah boleh cari guna set table. So this one, these two value, refer table 3. Okay, so that is how you develop the equation. Sebenarnya sketch ni adalah untuk you develop the equation. Itu sangat-sangat membantu. Kalau anda tak reti nak develop nak develop dia punya tu, anda akan problem. Okay? Ada soalan tak? Okay, faham Right, very good. Anda kena practice exercise. Saya tak pasti sama ada exercise dekat dalam video dengan dengan saya punya slide ni sama ke tidak, sebab ada yang saya tambah sebenarnya dekat dalam slide tu. Okay, but most of the examples and exercises tu lebih kurang sama. Okay, rasanya dekat slide tu lagi banyak rasanya dekat video. Okay, dekat dalam video tu very very detail saya terangkan pada anda. So anda kena jot down, kena tulis
Okay, kena praktis. Kalau tak praktis, memang tak boleh nak menguasai subjek ni. Frankly speaking, senang nak score subjek ni kalau anda praktis, praktis and praktis. Every time habis kuliah, every time you watch the video, you tulis, you buat exercises, examples, semua tu you buat, then you can score. Saya tak bohong. Okay. Tapi kalau anda hanya just watch the video dan tak buat apa-apa, then you get nothing. Tak ada apa-apa. Sebab anda kena faham. Kalau anda tanya family anda pun, mak dengan ayah, ibu bapa anda, by writing tu sebenarnya lebih apa orang kata? Lebih senang untuk anda ingat bila anda menulis sesuatu. Okay. Instead of you just tengok ini, just watching tu, watching saja, menonton saja tidak boleh masuk semua dalam kepala. Okay, tapi by writing tu, sebab tu you kena tulis dan tulis. Okay, sebab kalau tulis banyak kali tu lama-lama you akan ingat. Okay, so sekali lagi saya nak tunjuk bentuk macam ni. So, tadi 0.38. Sorry Aziz, apa pasal awak punya message. Tu tadi kan negatif 0.38. Reflect ke kanan kan jadi positif lah. Sebab tadi kita gunakan Z aja. Jadi reflect jadi negatif Z. Jadi kalau Z tu negatif 0.38, reflect negatif Z, jadi negatif 0.38 dapat positif lah. Okay? Careful sikit. Hati-hati. Sebab tu praktis. Ni dah okey dah ni. Dah boleh faham ni. InsyaAllah dah okey. Okay? You try your best. Okay. So kita lihat. Yang ini sikit saja. Contoh yang inilah. Yang C tu. C tu sama dengan macam contoh yang sebelum ni. Yang kita bincangkan tadi. Okay. Cuma. Kalau tadi. Kita ada perkataan maksimum. Yang ini kita ada perkataan minimum. Sebab tu saya kata hati-hatilah dengan perkataan tu. Sebab kalau anda lihat, dia lihat 10%, percentage tu, berat tu, ataupun probability yang diberi tu, dekat area mana. Okay. So kalau anda lihat 10% ni, is the area. Kenapa saya kata 10% tu adalah area dan that is the probability. Okay. Untuk pengetahuan anda, nilai probability kita boleh beri anda dalam pelbagai bentuk. Nilai probability boleh diberi dalam bentuk percentage, dalam bentuk decimal point ataupun dalam bentuk fraction. Okay, kena pegang tu. Right, dia sama macam binomial lah, probability tu. Okay, pi. Dalam binomial pi kan. Okay, pi untuk binomial tu pun sama. Dia boleh beri dalam bentuk 3 bentuk yang tadi saya sebutkan. Okay, yang ini dia beri 10% considered overweight. Of course lah anda tahu sebab saya dah beritahu tadi, berat bila kita susun of course daripada underweight ataupun daripada berat yang ringan kepada berat yang paling tinggi kan. Lagi maknanya yang paling ringan kepada berat yang barang paling berat. Okay. So jadi kalau overweight of course kedudukan dia di hujung kanan lah. Okay, sebab tu ada perkataan minimum kat situ. Okay, so you need to be careful bila ada situation like this. Okay, sebab situasi pelajar melihat minimum maksimum je. Dia tidak melihat case yang diberi. Okay, sama ada mesti berada di lower part of the graph ataupun dekat bahagian yang upper part of the graph. Itu yang kita nak lihat kebijaksanaan pelajar lah untuk apa orang kata, untuk melihat all these things. Sebab pelajar dia bukan tak bijak. Dia kelang kabut jawab soalan. So dia terlepas pandang perkataan minimum maksimum tu. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan ke tidak? Okay, tak ada. Faham ya? Okay, nanti anda lihat video, anda akan boleh lebih faham video anda.
Sekejap apa lagi? Tunjuk. Okey, tak ada rasanya. Okey. Okey, sebelum sekejap. Okey. Saya nak bincangkan dengan anda di sini. Anda punya apa ni? Saya nak bincangkan untuk topik yang baru, okey. Untuk alamak, saya dah buka video saya pula ni. Okey, kita lihat apa ni? Kita lihat topik yang baru. Okey, untuk topik yang apa ni? Exponential. Untuk exponential distribution, yang itu nanti dulu. Okey, saya akan bagi anda kemudian, disebabkan bukan tak nak bagi, yang itu sangat pening kepala. Perlukan exponential very detail that one. Okey, saya akan explain kemudian. Yang ini saya nak masuk dahulu part bahagian topik yang kedua, sebab topik 2 ni dia konsep dia sama dengan normal distribution. Okey, so we will use normal distribution punya konsep untuk selesaikan. Chapter 1, chapter 2 dia ada kaitan. Kaitan dia macam mana? Kaitan dia adalah berdasarkan daripada daripada population yang kita gunakan. Okey, saya terangkan pada anda dia like this. Okay, chapter 2 adalah sampling distribution. Okay, maksud sampling distribution ni adalah apa ni? Kita mengambil sampel daripada taburan population kita. Okay, bila kita ambil daripada taburan population dan kita cari dia punya average tu. Okay, kalau kita ada X, saving normal, mean dengan variance kan. Okay, katalah kita ambil average, kita ambil banyak-banyak sampel, kita ambil a few samples daripada taburan population ni, sebab normal ni adalah population punya taburan. Okay, then from there kita cari dia punya average of distribution. Average of distribution maknanya kita dapatkan dia punya X bar. Okay, kenapa kita nak dapatkan X bar punya distribution? Okay, kita tahu bahawa X ni adalah random variable yang boleh berubah-ubah. Okey, jadi kalau random variable tu sendiri boleh berubah-ubah, jadi kalau kita ambil banyak-banyak sampel daripada population tersebut, maka kita assume that average ataupun mean daripada sampel-sampel tersebut juga boleh jadi satu random variable yang mana ianya juga berubah-ubah. Okey, dan bila mempunyai distribution, maknanya dia mesti ada nilai mean dan juga ada nilai variance. Dan untuk nilai mean dengan variance ni, adakah masih mempunyai taburan yang sama dengan taburan asal ataupun dah berubah taburan tersebut? Okey, itu konsep yang ada dekat dalam ni. Okey, dengan kata lain dekat sini, saya tunjukkan pada anda. Okay, if let's say kita ada satu population, okay, one population, this is a population. This is a population. Yep. Okay, population ni tertabur secara normal. Mean dan juga variance. Okay, mean dan juga variance. Then, let's say kita ambil satu sampel. Dia juga mempunyai mean dan variance. Okay, katalah kita ambil X1, sampel pertama, maka kita assume dia ada mean 1 dan variance pertama. Okay, then kita ambil sampel yang kedua, juga mempunyai mean yang kedua, variance, salah ni. Mean dan variance, this one mean dengan variance juga. Kenapa jadi mean dengan variance mu dengan sigma kuasa 2? Sebab taburan asal dia adalah normal, mu dan sigma kuasa 2. Okay, saya ambil contoh normal ni. Dan let's say kita ambil taburan sampel yang ketiga. Normal, juga mempunyai nilai mean dan variance sigma kuasa 2. Kita ambil lagi banyak-banyak sehinggalah n.
N sampel, adakah ia yang mana ianya juga tertabur secara normal dengan mean dengan variance. Okay, right? Okay, sekarang kita nak lihat daripada kesemua ni, adakah X bar ni juga tertabur secara normal, dan jika tertabur secara normal, apakah nilai mean dan apakah nilai variance. Okay, so yang ini sebenarnya kalau anda lihat, bagi pelajar-pelajar pelajar-pelajar asasi matrix dan juga STPM, anda dah tahu benda ni kita boleh tulis sebagai expected value. Expected value ni adalah mean lah. Okay, saya tulis kat sini expected value, ditulis dalam bentuk EX. Yang ini sama juga dengan nilai mean. Maksud dia mean, EX tu adalah expected value, expected number, that is the mean. Dan variance VX ni, this is the variance. This is the variance lah, which is sigma kuasa 2. Ini untuk taburan normal, okay. Maka apabila kita ada, ini kalau X lah, let's say kalau X is having normal, mu dengan sigma kuasa 2. Ya Allah. Okay, maka kita boleh tulis mean dia dan juga variance dia. Okay. But if X1 is having normal, mu dengan sigma kuasa 2, maka expected value bagi X1 adalah mu, variance bagi X1 adalah sigma kuasa 2. Okay, tadi X kan? X, EX lah, mu. Sebab dia berdasarkan kepada random variable. So random variable yang kedua, X2, dan mempunyai nilai mean, maka kita boleh tulis sebagai EX2 sama dengan mu, variance bagi X2 sama dengan sigma kuasa 2. Samalah semua sekali. Okay, sampai yang akhir ni, yang ini kita boleh tulis sebagai expected value untuk Xn, which is equals to mu, and here is variance for Xn sama dengan sigma kuasa 2. Okay. How about X bar ni? Macam mana nak dapatkan X bar punya distribution? Okay, untuk dapatkan X bar punya distribution, kita kena pertimbangkan formula untuk X bar. What do you understand about X bar ni, average ni? So untuk dapatkan average, you need to do adalah dapatkan dia punya formula lah, formula untuk average. Okay, formula untuk average ni formula untuk average adalah sama dengan X bar sama dengan jumlah total summation of Xi bagi N. Dengan kata lain, jumlah bagi observations bahagi dengan number of observations. Okay, Xi tu adalah ni lah, X1, X2, X3. Ini yang mana kita ada I bermula daripada 1 hingga N. Okay, daripada 1 hingga N. Dengan kata lain, kita boleh tulis sebagai X1 tambah X2 tambah X3 sehingga Xn. Bahagi dengan N lah. Okay, kita gunakan kalau tadi kita tahu bahawa mu ni adalah expected value, EX. Okay, since kita ada sini X1, maka kita boleh tulis sini expected value untuk X1. Now dekat sini pun sama juga. Kita boleh tulis dekat sini sebagai, ini adalah expected value untuk X bar dan yang ini adalah variance untuk X bar. Yang ini yang kita nak cari. Okay, so untuk dapatkan expected value untuk X bar, yang ini sama dengan expected value bagi X1 tambah X2 tambah sehingga Xn. Saya tak boleh nak buat dot-dot ni sebab dia lari. Boleh pun. Bagi dengan N. Okay.
So 1/n tu adalah coefficient. Okay, berbalik kepada properties. Okay, some of you tahu properties of expected value. Tapi some of you tak ingat ataupun tidak pernah pun belajar what is the properties of expected value. Okay, properties untuk expected value adalah, contoh yang pertama adalah properties yang pertama, syarat dia, condition dia. EKX sama dengan K expected value of X. Maknanya K tu adalah coefficient. This is coefficient. Okay. Coefficient tu any value lah. Okay, any value, negative ataupun positive value. Okay, since 1/n ni tadi, ini adalah coefficient, maka kita keluarkan je lah. So dia akan jadi 1/n. Dan kita ada expected value untuk X1 tambah X2 sehingga Xn. So menggunakan properties tadi, kita masukkan sahaja E tu. Kita masukkan sahaja E. Saya padam yang ni sekejap. Kita dapatkan this one. So anda lihat 1/n. Then you have expected value X1 tambah expected value untuk X2 sehingga expected value untuk Xn. Dan anda tahu tadi setiap expected value daripada X1 sehingga Xn, nilai dia adalah sama dengan mu. Okay, so bila sama dengan mu, anda jumlahkan sahajalah. Okay, which is you have, gantikan sahaja 1/n darabkan dengan mu tambah sehingga mu. Semua sama, which is mu. Dan ada berapa banyak? Ada n kali mu. So sekarang anda ada 1/n darab dengan n mu. So yang tinggal hanya mu. So dengan kata lain di sini, expected value untuk X bar adalah mu. Okay? Right? So what about the variance? Macam mana pula dengan variance? Okay, sekarang kita dapatkan dia punya variance. Okay? Dengan variance setiap satu, X1 sampai Xn tadi adalah sigma kuasa 2. Okay, kita apply menggunakan variance. Okay, saya padam this one. Saya padam ini je. Saya tukar kepada variance. Okay, konsep dia masih sama. Cuma anda punya ni berbeza. Ni salah. Sekejap ya. Okay, kita gunakan konsep variance pula. Okay, untuk variance, here is variance. Untuk coefficient, bila anda keluarkan daripada variance KX, so anda keluarkan daripada variance tu sendiri. Okay, apa yang berlaku adalah anda perlu kuasa duakan nilai K tu. Nilai coefficient tu perlu dikuasa duakan. You need to square the value. So here you will have K square. Okay, K kuasa 2 kat sini. Right, so di sini kita ada 1/n tadi. So 1/n tadi kita keluarkan daripada variance tadi. Okay, kelompok variance tadi. Maka kita ada 1/n kuasa 2. Okay, so kat sini nanti 1/n kuasa 2. Dan setiap satu ni kita ada variance. Variance 1 sampai variance yang ke n. Dan konsep yang sama juga, sama je bendanya. Okay, what you need to do adalah gantikan balik setiap variance tu dengan sigma. Okay, gantikan balik dengan sigma. Which is you have 1/n kuasa 2. Anda ada sigma kuasa 2 tambah sigma kuasa 2 sehingga sigma kuasa 2. Ada berapa banyak? Ada n sigma kuasa 2.
So you have 1 over n squared dengan n sigma squared, then you will have sigma squared over n. Dengan kata lain, variance bagi x bar adalah sigma kuasa 2 per n. Okay? So oleh yang demikian, kita boleh tulis kita punya distribution x bar. X bar is having normal with mean mu, and variance dia adalah sigma squared over n. Itu je beza dia. Kalau x tadi, kita ada mu dengan sigma kuasa 2. Tapi kalau sampling distribution, kita ada x bar, normal, mu dan sigma kuasa 2 per n. Itu perbezaan dia. Okay? Itu syarat dia. Right? Sebentar. Ada soalan tak? Sekejap saya nak cari nota sekejap. Kita sampling distribution. Okay. Okay, untuk second topic ni, chapter 2, untuk chapter 2, probability cara nak cari probability sama sebab dia guna method of normal distribution je. Cuma daripada satu taburan tu kita nak tarik tu macam mana. Nanti saya tunjukkan pada anda. Okay, untuk sampling distribution kita ada empat bahagian ataupun 4 subtopic. Kita ada single mean, kita ada difference between two means, kita ada single proportion dan juga kita ada difference between two proportions. Okay, single mean ni biasanya extension daripada topik yang single mean dengan difference between two means lah. Okay, extension daripada topik yang kita belajar topik 1. Single proportion dengan difference between two proportions tak ada kaitan langsung. Tak ada kaitan langsung dengan kita punya topik topik chapter 1. Okay. So untuk sampling distribution, okay, saya nak tunjukkan anda central limit theorem. Okay, sebelum kita masuk central limit theorem ni, kita lihat dahulu bahagian konsep dia. Okay. Anda kena tahu sampling distribution ni dia melibatkan 3 distribution sahaja. Melibatkan 3 distribution maksudnya dia melibatkan distribution daripada basic population. Basic population maksudnya kita ada binomial. Kita ada Poisson. Dan kita ada normal itself. Okay. Dengan kata lain, extension soalan extension dalam sampling distribution boleh melibatkan binomial, Poisson dan normal sahaja. Okay. Okay, binomial anda tahu anda ada X, anda ada X, binomial, and dengan pi. Poisson, lambda, normal, mu, sigma squared. Okay, apa yang perlu anda tahu terlebih dahulu adalah mean dan variance. Okay, mean dan variance untuk setiap taburan. Okay, maknanya untuk yang ini, mean dia adalah n pi, variance adalah n pi 1 minus pi. Poisson, mean adalah lambda, variance juga lambda. Yang ini of course tak ada problem. Mean sama dengan mu adalah mu lah. Sigma squared is sigma squared. Not to worry. Okay. Okay, by using central limit theorem, okay, anda tahu ini taburan discrete kan? These two discrete. Okay, bila discrete,
anda kena gunakan sampel yang besar daripada 30 in order for you to get X bar, normal, mu and sigma squared over n. Okay, in order to get this distribution. Okay, syarat dia mesti sample size sangat-sangat besar. Tapi untuk normal, and this one can be any sizes. Boleh apa-apa nilai pun. Nilai kecil pun boleh, nilai besar pun boleh daripada 30. Tak ada masalah. Okay, right? So tujuan dia adalah disebabkan daripada displate tu sendiri. Bila sesuatu taburan displate, untuk kita normalizekan dia ataupun jadikan dia taburan normal, sample size anda mesti sangat-sangat besar. Okay, so here we have more than or equals to 30 je. Right? So hati-hati di sini. N di sini tak sama dengan, alamak dah terpadah pula. N di sebelah sini tak sama dengan N kat bahagian N this one tak sama dengan N sini Ini sample size. Ini number of trial. Okay, so hati-hati bahagian ni. Ini saya bagi tahu. Ini konsep of CLT. CLT is central limit theorem. Tak cukup ruang pula. Theorem. Okay, central limit theorem. Okay, by using central limit theorem, maknanya kalau katalah binomial, anda ada taburan binomial, anda nak cari X bar. Maknanya daripada taburan binomial, anda ada N dengan pi, dan you need to develop X bar, normal, mu dengan sigma squared over N. Sebelum anda develop ni, anda kena dapatkan dulu nilai mean dia berapa, variance dia berapa. Okay, macam mana nak dapat? Guna yang ni lah. Guna yang this one, formula ni. Kalau Poisson, ambil saja nilai lambda. Bermaksud, okay, kalau Poisson katalah N sama dengan 35. Katalah lambda ni katalah 20. Okay, so nanti anda nak develop X bar normal, dia akan jadi 20 per 35. Itu contoh dia. Okay, so kalau binomial pun sama. Katalah N pi ni anda ada N ni katalah number of trial 20. This one 0.2. So dapatkan dulu mean dia. Mean ni sama dengan 20 and 0.2. Variance dia adalah 20, 0.2, 0.2 dan juga 0.8. Dah dapat variance dia. Dapat nilai tu, dapat nilai tersebut baru anda masukkan dekat dalam equation ni. Baru masukkan dalam equation sini. Okay, contohnya dekat sini, contoh dia tadi adalah this one berapa? Dapat 4 This one dapat 4 darab 0.8, 3.2. Betulkan saya kalau saya salah. Okay, so nanti anda develop, katalah N sama dengan 40. So you will have X bar normal 4, 3.2 bahagi 40. Itu contoh dia. Okay, itu perbezaan dia. Bukan perbezaan, itu cara nak develop. Okay, ini saya tunjukkan cara develop dulu. Okay, baru kita lihat contoh. Okay, kita lihat contoh. Sorry kelas saya memang tak pernah stop. Live pun macam gitu, video online pun macam ini. Okay, cuma nak tunjukkan dekat anda di sini. Okay, anda kalau lihat dalam nota pun nanti akan ada. Yang ini dia tulis central limit theorem ni, syarat dia apabila kalau daripada taburan normal, sampel itu diambil, maka sample size boleh apa-apa nilai sample size. Okay, so sebab tu boleh tulis like that. Okay, tetapi kalau taken from any distribution, maksudnya taburan tu bukan taburan normal itself, ianya boleh taburan binomial ataupun taburan Poisson. Biasanya dua tu je lah. Dan syarat dia mesti
sample size sangat besar, which is more than or equals to 30, baru you boleh gunakan sample distribution. Kalau less than 30 tak boleh gunalah. Kalau daripada taburan yang bukan normal. Okay? Itu maksud dia. Itu yang tadi saya terangkan dekat anda. Okay? Right. So semua saya nak ingatkan pada anda, terms ni kena ingat. Standard error of the mean, which is sigma x bar. Standard error of the mean. Pernah keluar dalam exam this one. Okay, pernah keluar dalam exam. Last semester if I'm not mistaken. Kita tanya anda what is the standard error. Okay, so kena tahulah standard error tu adalah sebenarnya adalah square root of sigma squared over n. Maknanya standard deviation bagi sample mean tersebut. Okay, kalau anda lihat ada, saya tulis dekat situ sigma x bar. Nanti saya akan terangkan kenapa jadi sigma x bar. Okay, ini yang saya tunjukkan kepada anda macam mana nak dapatkan EX bar ataupun expected value for X bar. Dan juga ini adalah untuk dapatkan variance for X bar. Okay, saya juga dah tunjukkan di sini. Dalam video pun ada. Okay, berkenaan dengan standardization. Okay, dekat sini perlu ada standardization. Okay, bila kita tulis X bar is having normal mu sigma squared over n. Sebenarnya kita tulis X bar normal mu X bar dengan variance for X bar. Itu maksud dia sebenarnya. Jadi dengan kata lain, mu X bar ni sebenarnya adalah nilai mu. Ini adalah yang tadi EX bar tadi. Okay. Dan variance for X bar ni sebenarnya adalah sigma squared X bar, which is sigma squared over n. Jadi untuk dapatkan standard deviation, which is sigma X bar sahaja, maka kita boleh dapatkan square root of sigma squared over n ataupun sigma over cert n. Itu maksud dia. Faham ya? Ini very basic. Basic dulu ni. Belum masuk konsep, belum masuk pada soalan. Kita lihat dahulu nanti macam mana nak differentiate between the two questions. Okay, satu lagi dekat bahagian sini. Saya nak tunjukkan cara standardization. Sesuatu saya padam kat sini. Nak create new tu saya tak gerti. Nanti saya belajar balik how to create the new. Okay, so dekat bahagian ni anda lihat balik. X normal mu dengan sigma kuasa 2. Anda nak tukar kepada Z01. Anda perlu standardization kan? Standardize. Guna apa? Z sama dengan X tolak mu bagi sigma. Kalau tak dengar suara saya, beritahu saya rasa dah pakai scroll phone saya. Tak tahulah kalau awak dengar kuat. Okay, what about X bar? X bar kita ada normal mu sigma kuasa 2 per n. Kita nak ubah, nak standardize jadi Z01 juga. Kenapa? Sebab kita nak guna normal distribution. How to do that? By standardization juga. Sama, standardization juga. Cuma formula dia adalah X bar. Tadi X. Okay, anda boleh lihat kat sini. Yang ini X. Sebab di sini X. Now here is X bar. Why? Because here is X bar. Kena lihat betul-betul. Then, sama juga. Standardization dia sama. Tolak mean dia adalah mu. Bahagi dengan standard deviation. Standard deviation bagi X bar tu. Which is sigma over cert n. Ataupun anda boleh tulis sebagai square root of sigma squared over n. Okay, so sebab tu bila anda dapat soalan ataupun anda dah dapat distribution, dah create distribution, let's say X bar, contoh anda dah create, anda dapat X bar normal, katalah kat sini 5, sini 25 per 50. Contoh contoh. Yang ini
nilai variance tu simplify. Bila you simplify, then dekat bahagian sini, you know that bila standardization, what you need to do, value minus mean divide by standard deviation. That is the basic concept. Okay, maknanya masuk standardization tu sendiri, maksud standardization yang ini, standardization tu sendiri adalah value, nilai daripada yang anda ada tu, tolakkan dengan nilai mean, which is your mu, and divide by your standard deviation. That is the basic concept. Sebab tu saya selalu suruh pelajar simplify dekat bahagian yang variance ni, please simplify the value. Sebab anda perlu gunakan standard deviation punya value sahaja. Okay, so konsep dia ada kat situ. Okay, anda boleh lihat kat sini perbezaan di antara dua. Nampak saya ada letak kat situ. Okay, kalau X standardize macam biasalah. Tetapi kalau X bar, macam mana boleh standardization? Sama juga. Bila anda guna konsep of standardization, make sure hasil dia mesti dapat 2 titik permulaan. Maknanya dekat bahagian ni kalau anda lihat A tolak mu bahagi dengan sigma over set N tu, nilai di situ mesti 2 titik permulaan. Tetapi nilai probability mesti 4. Okey, kes ni rujuk table 3. Sama juga. Okey. Bila disebut find the probability, maknanya memang cari nilai probability, refer table 3. Itu maksud dia. Jangan salah. Okey. Saya nak tunjukkan cara nak bezakan. Anda lihat soalan ni. Ada nilai mean. A certain type of thread is manufactured with a mean tensile strength of 77.3 kg and standard deviation of 6.4 kg. So, senaraikan semua nilai yang ada. So, mu sama dengan 77.3, standard deviation 6.4. Standard deviation gitu Okey. Then, anda baca soalan. Anda boleh develop normal distribution kat situ. Dan kat bawah tu anda ada jumpa perkataan random sample. Random sample tu adalah sample size. Sample size dia 40. Okay. So ini daripada normal distribution. You don't care about the punya nilai sample size. Sebab any sample size boleh je untuk normal distribution. Don't bother about dia punya sample size kecil ke besar. Tak ada. Kalau normal distribution, it's okay. Kecil boleh, besar pun boleh. Okay, dia dah bagi tahu tensile strength tu follows normal distribution. Dah saya beritahu tadi. Okay, find the probability. Itu soalan. Find the probability that the mean tensile strength of a random sample such thread is more than 75 kg. Anda lihat selepas perkataan probability ada perkataan mean. Ada perkataan mean. Okay. So that particular mean adalah merujuk kepada sampling distribution. That is the difference. Kalau chapter 1 untuk normal distribution, dia tak ada perkataan mean. Okay, itu perbezaan dia. Okay, so kalau anda ada X normal, sekejap saya tunjukkan contoh ni. 77.3 dan juga 6.4 square. So kalau nak dapatkan soalan dia adalah kalau anda nak gunakan sini X, probability of X more than 75 kg. Okay. Ayat dia mesti find the probability that the tensile strength is
more than is more than 75 kg. Tapi kalau anda ada X bar normal 77.3 and 6.4 squared over 40 tadi, ayat dia adalah macam mana kita nak dapatkan Px bar kat sini. Kenapa guna X bar? Sebab perkataan tu sendiri. Okay, perkataan tu sendiri. So you have find the probability blah 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 that saya sambung dekat pencil. Sorry, sini. Tuliskan that the mean. Ni ada mean. Pencil. Blah blah blah. More than 75 kg tadi. Okay. Sama. Habiskan ayat tu sama. Okay. Beza dia kat situ lah. Beza dia dekat sini. Dekat sini tak ada perkataan mean. Kat sini ada mean. Okay. So keyword dia. Keyword adalah mean. Sample mean. Sample average. Dan juga average. Itu maksud dia. Okay. So jadi dia sama je, konsep dia sama. Yang saya maksudkan ini kena simplify. You need to simplify this. Simplify yang itu dan baru you boleh gunakan. Okay. So kelas dah pukul 10. Hari ni kedatangan sekejap. Tadi saya buka tak boleh. Saya cuba sekejap. Not so sure kenapa. Problem di mana saya tak pasti. Sekejap boleh buka. Tak boleh. Okay, kehadiran tak boleh buka hari ni. So tak ada kedatangan untuk hari ni. Okay, I think itu sahaja. Nanti saya akan release video untuk this part.